Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Malam ni malam ke-24. Jadi bila di fasa-fasa akhir ni kita banyak muhasabah. Banyak muhasabah apakah amalan kita diterima. Kita takut kalau semua yang kita buat ni hanya sia-sia, ataupun kita takut dosa-dosa yang kita buat kita belum bertaubat dan sebagainya. Banyak kerisauan di hujung-hujung ini yang meminta kita untuk refine balik niat dan lihat balik bagaimana kita mengukur sejauh mana kita mencapai ketakwaan yang diimpikan. La'allakum tattaqun dalam ayat 184 tak silap saya. Boleh betulkan kalau silap. La'allakum tattaqun yang disebut sebagai objektif ataupun sebahagian daripada tujuan Ramadan itu bukan hanya mencapai ketakwaan, sebab tak ada siapa yang boleh mencapai ketakwaan secara total, tapi ia tentang proses membentuk peribadi yang bertakwa. Kita sentiasa bermujahadah setiap masa. Ada jatuh bangun, kita ada waktu kita tak mampu bertakwa, ataupun ada waktu kita tergelincir. Kita kembali semula. Jadi itulah peribadi yang diimpikan daripada sebulan bulan Ramadan ni. Tempoh sebulan 30 hari itu pun satu benda yang signifikan sebenarnya. Allah pilih 30 hari ataupun satu bulan. Bermaksud Allah nak bagi kita satu waktu ataupun lorong masa untuk kita melalui proses ini. Proses jatuh bangun mencapai ketakwaan. Jadi dalam video ini saya nak berbicara sedikit tentang yang dipanggil sebagai keikhlasan. Di awal tadi saya sebut tentang memperbaharui niat. Keikhlasan seperti yang disebutkan dalam satu buku, saya tak ingat tajuknya, adalah kunci kepada amalan itu diterima. Kita takut amalan kita tidak diterima kan. Kita minta kepada Allah supaya menerima amalan kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk memperbaiki niat kita. Di dalam buku yang saya sebutkan tadi, diberi satu ibarat. Niat itu ibarat kita solat, kita menghadap kiblat. Menghadap satu kiblat. Semakin banyak kita jauh daripada kiblat ataupun berpaling daripada kiblat, ataupun semakin banyak pergerakan kita yang menyalahi kiblat, semakin itulah kemungkinan untuk solat itu tidak sah. Macam tu juga dalam ibadah, semakin banyak kemungkinan ataupun waktu-waktu yang kita tersalah niat ataupun mencari redha manusia mungkin, mencari pujian mungkin, ataupun kita buat sebab orang mungkin, sebab orang suruh, dan banyak lagi benda-benda yang merosakkan niat kita yang asalnya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Perkara-perkara itulah yang kita khawatir akan merosakkan nilai ibadah kita di akhir hari. Jadi penting untuk sentiasa kembali duduk dan merenung, menyoal diri kita, adakah kita membetulkan niat kita, ataupun adakah niat kita masih untuk mencari redha Allah yang sepatutnya. Sebab ada orang beribadah sebab nak sesuatu, nak rezeki, ataupun ada orang beribadah sebab nak keluar daripada masalah. Benda tu sampingan. Benda yang utama adalah beribadah sebab itu benda yang Allah suruh, dan kita adalah hamba dalam urusan ini. Saya suka antara cara-cara ataupun panduan menjaga keikhlasan dalam kitab yang disebut itu. Beliau menggariskan dua perkara untuk menjaga keikhlasan, iaitu zuhud terhadap diri sendiri dan zuhud terhadap manusia. Zuhud ni dalam bahasa Arab maksudnya sedikit, menjadikan sedikit. Semakin zuhud kita terhadap sesuatu, semakin kita memandang sesuatu tu sedikit. Zuhud terhadap diri sendiri maksudnya memberikan kadar ataupun tidak memberikan kadar
terhadap diri sendiri. Memberikan kadar tu maksudnya memberikan yang sefaham saya lah, memberikan ruang untuk berasa ujuk, berasa kita hebat, memikirkan tentang diri sendiri lah kan. Semakin kita berfikir tentang diri sendiri, semakin mudahlah untuk kita tersalah niat, betul. Itu yang pertama, zuhud terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah zuhud terhadap makhluk. Maksudnya tidak memberikan timbangan, tidak memberikan pemberat terhadap makhluk dalam ibadah kita. Maksudnya kita tidak menjadikan ibadah kita tu untuk orang. Untuk membalas budi ke, untuk mencari penerimaan ke, mencari pujian ke. Maksudnya tiada bahagian orang dalam ibadah kita. Jadi zuhud terhadap diri sendiri dan zuhud terhadap manusia, makhluk Allah yang lain tu penting untuk kita menjaga keikhlasan. Saya merasakan apa yang kita kongsikan ini penting sebab di akhir hari kita mahu mencapai yang disebut sebagai ketakwaan. Kita nak mencapai apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ni bak kata Numan Ali Khan adalah sesuatu yang mudah. Bukanlah kena ukur yang complicated, yang susah-susah tu. Hidayah ni adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi benda yang dilarang. Dan semudah itu untuk mengukur hidayah. Apabila Allah memberikan kita taufik untuk meninggalkan benda yang dilarang, alhamdulillah kita sebut bahawa itulah hidayah. Kan? Sebab benda tu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang dapat. Jadi dengan itu kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah golongkan kita terhadap di kalangan orang-orang yang diterima amalannya, diluruskan hatinya, dibetulkan niatnya, diislahkanlah apa yang belum islah tu. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang beruntung di akhir hari. Jadi sampai di sini saja insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.